Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan live selama 15 minit mengenai bengkel Mutawif 2020. Bersama saya, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Balkis binti Azmi, staf Tiram Travel Suruhanjaya. Dan bersama saya, boleh kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama diberi Muhammad Batullah bin Ibrahim, wakil pemasaran Tiram Travel di Changlun. Okey. Hari ini kita akan bincangkan mengenai bengkel Mutawif 2020. Okey, untuk bengkel Mutawif ni terbuka kepada semua yang nak jadi wakil ataupun mutawif boleh dialu-alukan. Okey, untuk tarikh-tarikh bengkel Mutawif akan diadakan pada 27 Jun di Putrajaya dan 11 Julai di Skudai, 8 Ogos di Langkawi, 14 Ogos di Sungai Petani dan 22 Ogos di Ipoh dan juga 29 Ogos di Kota Baru, 12 September di Kuching, 19 September di Tawau dan juga 26 September tiap negeri. Jadi jangan risau, boleh sahaja daftar. Dan untuk masa bengkel ni bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 6.30 pagi, 6.30 petang. Okay, untuk bengkel ni bayaran sebanyak 280 untuk seumur hidup. Kiranya sekali bayar sahaja dah boleh jadi wakil sampai bila-bila lah. Dan untuk yang peserta ulangan, bayaran hanya RM80 sahaja untuk peserta ulangan. Jadi yang mana-mana yang pernah pergi sebelum ni bengkel, nak join sekali lagi pun boleh, tak ada masalah. Bayaran cuma RM80 sahaja. Dan untuk bengkel ni akan diberi taklimat daripada wakil pada HQ kita pun ada dan juga wakil pada HQ kita iaitu Faiz, Ustaz Wahab dan juga pengurus Tiram Travel Cawangan Utara Ustaz Fahaki, Puan Izzati dan juga Encik Amin. Jadi Encik Bat boleh terangkan tak tentang kelebihan wakil dan mutawif yang dapat? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, untuk kelebihan wakil ataupun ejen ataupun mutawif, kita pun dah dengar banyak orang. Okay, ejen kalau mutawif ni kita tahu banyak agensi yang menggunakan ejen, menggunakan wakil ataupun mutawif lah. Antara kelebihan yang ada untuk wakil Tiram Travel Sendirian Berhad, kita menawarkan commission ataupun duit lah kepada ejen yang berjaya menyumbang jemaah kepada individu lah ataupun satu travel agency itulah. Selalunya semua travel agency kita ada kelebihan tu. Setiap agensi travel mesti akan ada lah kelebihan dia. Jadi untuk Tiram ni kita ada setengah sahajalah, kita setengah sahaja untuk jemaah. Jadi kalau kata jemaah ni dia nak bagi jemaah kepada travel kita, Tiram Travel. Jadi dia perlu mengikut rule ataupun peraturan yang ditetapkan lah oleh travel. Jadi peraturan yang ditetapkan oleh Tiram Travel ni seperti kita akan adakan macam bengkel ni lah. Jadi wakil-wakil baru yang ingin join untuk jadi wakil atau ejen mutawif boleh sahaja join kita punya bengkel ni
Citra tu yang tadi Cik Bakis kita maklumkan tadi ni, dan bayaran dia sekian-sekian. Jadi itu antara salah satulah untuk menjadi wakil kiram travel Sembilan Berhad. Okay. Jadi untuk syarat-syarat ataupun kelebihan yang lain, okey, wakil kita ni juga dapat komisen di atas sumbangan jemaah dia itulah. Okey. Dan jemaah kita, wakil kita ni, okey, macam mana kita buat pemilihan untuk menjadi mutawif? Okay. Ejen ni ramai, sangat ramai. Tapi kiram ni sentiasa mengalukan orang kata apa, wakil-wakil baru ni. Sebab apa? Sebab kita punya mutawif sekarang ni tak mencukupi. Betul tak Cik Bakir? Betul. Sebab kita orang kata apa? Penerbangan kita untuk setiap cawangan kita ada wakil-wakil tersendiri ke? Ya, betul. Kita ada wakil-wakil sendiri. Sebab kita ada untuk utara, cawangan utara saja, kita ada sebelah cawangan daripada Langkawi, Arau, Putak, Sungai Petani, Seberang Jaya, Georgetown, Greek, Ipoh, Teluk Intan, Manjung, Tanjung Malim. Tu antara ni lah, termasuk saya di Changlun. Changlun ni ada special sikit. Okey, tapi masih orang kata apa? Andil tiram lah. Dia menjual package tu lah. Okey, jadi bila nak jadi wakil kita ni, kita tengoklah wakil ataupun ejen tu dia duduk di mana. Dia duduk di belah mana. Jadi memudahkan dia lah untuk berurusan. Itu satulah. Kita pilih selalunya kita tengok kalau kita nak pilih wakil ni, kita tengok dalam keadaan orang kata apa, tempat lah. Selalunya office dia akan berada di orang kata apa, di Pekan. Okay. Jadi bila kita punya syarikat duduk di Pekan, jadi dalam pendalaman tu susah sikit lah kan, orang nak keluar mai tu susah. Jadi kita akan pilih wakil kita ataupun ejen kita daripada dalam tu lah, daripada orang kata apa, dari dalam senang nak buat urusan dengan ni. Jadi jemaah urusan dengan wakil kita dan wakil kita saja buat urusan dengan kita. Itulah antara kelebihan dia. Okay, itu salah satu. Okay, yang ketiga, kelebihan yang kita dapat yang wakil ni, sebab satu dia bila kita boleh buat dua, orang kata apa, dua masa, ataupun full time ataupun part time lah. Jadi wakil ni ada setengah wakil tu dia buat part time je, ada setengah dia full time. Itu antara kelebihan dia lah. Dia boleh buat. Okey, jadi dan seterusnya bagi wakil kita ni dia beza lah, kena faham baik-baik. Okay. Dia kalau kita jadi wakil, belum tentu kita akan jadi mutawif lah. Sebab mutawif kita perlu akan ada lagi orang kata step-step yang berikutnya, yang seterusnya untuk menjadi mutawif, untuk bawa jemaah. Kalau kita untuk maklumat, untuk bawa jemaah ke tanah suci ataupun haramain. Antara step dia tu first, jelas yang macam kita pilih bengkel, dan kita kena mendapati satu lagi tahap, iaitu tahap mentor. So kita ni orang kata apa, yang boleh attach kita ataupun guide kita nak menjadi mutawif. Kalau kata ejen ni orang kata apa, dia menyumbang kepada jemaah saja. Mutawif pun menyumbang kepada jemaah, tapi dia kelebihan dia tinggi sikit lah. Dia boleh bawa jemaah satu grup 44 orang ke Haramain. Itu kelebihan dia lah. Itu saja. Okay, Cik Bagis, ada lagi pengusian? Tambahan? Untuk skop kerja wakil dan juga mutawif ni, kalau macam mutawif, dia perlu iring jemaah tu daripada, kalau memang jemaah dia, kayaknya dia perlu uruskan jemaah dia A to Z lah. Contoh jemaah yang berdaftar bawah dia, dia perlu uruskan dokumen,
pembayaran jemaah-jemaah dia. Kini dia sentiasa perlu follow up lah dengan jemaah-jemaah dia. Kini apa-apa update kita akan input kepada wakil ataupun mutawif sahaja. Kini wakil dan mutawif ni berperanan untuk menyampaikan apa-apa info yang kita beri kepada jemaah masing-masing. Betul tak Encik Pat? Betul betul. Tu betul. Okey, untuk wakil-wakil ataupun ejen-ejen baru kita ni, bukan kita bila kita dah hadir bengkel ni dan dia bergerak secara solo, tak, bukan macam tu. Okey, kita punya prinsip, kita ada SOP ataupun kita ada rule kita, seperti mana office ni dia akan membantu wakil-wakil baru ni, kita akan guide. Bukan lepas bila kita sebut okey dah jadi wakil, pergi cari jemaah, tak. Kita akan guide. Kita akan guide wakil baru kita ni supaya orang kata apa, dia meningkat naik ke stage ataupun tahap yang berikutnya. Sebab wakil kita ni bila mula-mula jadi mungkin dia orang kata apa, dia menampak daripada bawah ni dia lambat sikit dan dia orang kata apa, uh, dia nak naik tu satu orang kata apa, naik ke tahap tu dia lambat sikit. Dia memang kena pulun, kena usaha, kena apa, rumus lah untuk naikkan dia tu. Betul tak? Betul-betul. Betul Sementara rumus. dengan orang nak tahu layanan dia macam mana, memang agak sukar lah. Ya, betul. Sebab jemaah kita ni macam-macam orang kata apa? Pelbagai orang kata apa? Pelbagai emosi kan. Pelbagai emosi dan reaksi depa tu berlainan. Ada yang suka layan dia, ada yang suka kan. Tu orang kata apa? Pelbagai lah. Sebab kita nak attach satu-satu jemaah sama semua tak boleh. Sebab depa ni macam-macam jenis. Kan? Betul. Jadi kita sebagai wakil dan mutawif ni perlu banyak bersabar untuk melayan karena jemaah-jemaah kita. Ya, betul. Itu salah satulah. Jadi okey, untuk wakil juga ataupun mutawif, kita tetapkan tak hal limit tak berapa untuk ni? Untuk apa tu? Untuk macam kata kalau kata dia okey, contoh macam dia nak jadi mutawif kan. Jadi berapa apa jemaah yang perlu dia sumbang untuk layakkan diri dia untuk jadi mutawif ke ataupun macam mana lah. Tak ada. Memang kita tak ada limit. Tak ada limit tau. Takkan Jadi jemaah baru dah jadi wakil. Tak, kita tak ada hadkan macam tu. Tapi memang kalau kata nak jadi mutawif tu memang orang kata apa, memang kena tapisah lah. Memang ditapis dulu sebelum nak terbang tu, kena ni betul-betul orang kata apa, melepasi mentor ataupun ni lah kan, kita kena guide dulu sebelum nak jadi mutawif. Apa pun kita tengok prestasi wakil tersebut. Kalau dia orang kata apa bergiat ataupun menyumbang jemaah yang sangat ramai ataupun menyumbang, tengok dia cara dia, kita tengok macam dia ni nampak orang kata apa tunggu lumus untuk orang kata apa untuk buat benda ni. Jadi dekat situ kita boleh attach dia cawangan tu ataupun office tu boleh attach dia, kata dia ni memang pula betul lah untuk orang kata apa nak jadi mutawif. Jadi kita boleh try naikkan nama dia ke tahap yang seterusnya untuk untuk HQ menilai balik layak tak dia untuk menjadi mutawif kita kan. Betul tak? Betul-betul. Yang janji komitmen tu kena tinggi. Ya, komitmen kena tinggi lah. Tapi bila dah sampai tahap yang bila dia dah bertukar lumur daripada bawah, dia orang kata apa, dia dah bertukar lumur sangat-sangat, dia dah pulun dekat bawah ni. Jadi bila dah sampai satu tahap tu, dia lepas tu dia tak payah cari jemaah akan cari dia. Tu orang kata apa, usaha dia sebelum ni meningkatkan orang kata apa kan, dia meningkatkan pergiatkan usaha dia tu, akhirnya dia akan jadi sampai satu tahap tu jemaah cari dia. Sampai tahap macam tu. Mutawif kita pun ada kan macam tu kan. Ya betul. Yang Dulu dia buat part time je. Lo ni orang kata apa, lo ni dah full time dah. Dia pun dah tengok, dia kata dia rasa dia boleh bawa benda ni. Jadi dia dah jadi full time dan ramai sangat jemaah yang boleh orang kata apa,
yang dia dah bawa pun kadang-kadang dia pergi dalam tahun tu 3-4 kali kan. Betul-betul. Kongsi Cik Pat, kita dah cukup 15 minit. Ya. Kita dah cukup 15 minit, ada apa-apa lagi tak nak kongsi? Okey, untuk penambahan, okey saya bagi sedikitlah perkongsian untuk semua yang melihat bopo yang tengok kita ni ada berapa orang? Ada satu je. Okey, satu je. Tak apalah. Okey, supaya benda ni direkod, insya-Allah kita akan upload dalam ni dekat YouTube, insya-Allah. Jadi mungkin sedikitlah mana-mana yang nak jadi wakil kita, boleh sahaja call ataupun tengok di page-page kami. Tengoklah berhampiran. Kalau kita duduk di sebelah orang kata apa di Perak, boleh tengoklah Tiram Travel Perak ataupun Tiram Travel Ipoh. Boleh tengok di sana, page-page kita ada di sana. Dan kalau kita duduk sebelah sini, Penang ke SP, Alota, belah Arau, boleh saja hubungi kita sebab kita ada office. Ada office dan boleh maklum kepada mereka. InsyaAllah kita akan uruskan untuk bengkel ni, kita akan atok lah bila akan ada atas bengkel dan kita akan maklumkan. Kita akan buat WhatsApp group dan kita akan masukkan nama-nama dia dalam WhatsApp group. Kita akan guide lah bila nak boleh hadir bengkel. Itulah. Itu gambar itu antara perkongsian gambar bila tu 2000 Bengkel-bengkel yang sebelum ni. Ini antara gambar-gambar. betul-betul sebelum ni. Tu antara ni lah wakil-wakil baru kita yang hadir ke bengkel. Ni di Sungai Petani. Dia setiap negeri kita akan ada bengkel-bengkel dia lah. Ini Facebook dah. Ya, betul. Okay. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Boleh komen di bawah. Kalau kata ada pertanyaan, kita boleh komen, nanti kita akan baca balik. Dan kita akan bantulah menerangkan mengenai wakil-wakil kita ni lebih detail, insyaAllah. Okay, dekat itu sajalah untuk live kita hari ni. Jika ada apa-apa boleh komen di bawah ataupun boleh terima kasih kepada Encik Pat kerana sudi meluangkan masa. Itulah dekat itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.